Google Germs. Okey, saya share slide kejap. Ya, Okey, selama lebih kurang dalam kurang 1 jam lah sebenarnya untuk saya terangkan mengenai germs ni. Okey, kejap. Ini dulu. Jadi sebenarnya slot germs ni sebenarnya saya inspirasikan daripada macam yang saya post dalam tu untuk seorang rakan-rakan saya, rakan-rakan dan guru saya lah, guru-guru AI saya, Prof Izani, okay, daripada Universiti Dubai, Abu Dhabi. Kemudian Dr. Fahrul Zubair, pensyarah daripada UNIMED. Mereka adalah barisan pakar-pakar AI generatif Malaysia ni. Okay, apa yang menyebabkan saya inspirasi untuk menerangkan slot germs ni, Gemini germs ni adalah Gemini germs ni kita lihat dia lebih kalau dari segi data dia tu dia lebih kurang lah kita panggil sebagai artificial hallucination, iaitu AI, kebanyakan model AI banyak membuat data mereka sendiri ataupun fake data. Okay? Jadi kalau kita bandingkan Gemini ini lebih kurang lah dia punya artificial hallucination tu kalau dibandingkan dengan model AI yang lain. Okay? Okay, mari kita sekejap. Saya on saya punya tu dulu. Hari ni kita buat bersama-sama tuan-tuan perempuan, hands on ini. Okay? Kalau saya laju, beritahu Jadi petang ini tuan-tuan dan perempuan semua, senang kita, tak ni lagi, tak tukar film screen. Petang ini sebenarnya saya nak fokus kepada 4 benda yang utama. Okey, yang pertama, berita tentang memperkenalkan Gemini Germs untuk pendidik. Okey, kita akan lihat bersama-sama dengan saya nanti bagaimana kita menghasilkan satu custom AI, okey, kita panggil dia Gemini Germs ni, untuk membantu kita dalam spesifik tugasan kita pada spesifik tugasan kita sebagai membantu kita. Okey, apa beza Gemini Germs ni dengan Gemini biasa, okey, ataupun Gemini Advanced, Gemini Pro, apa beza dia? Okay, bezanya Gemini Germs ni data itu kita telah latih khusus untuk membantu kita secara spesifik dalam sesuatu task. Okey, kalau Gemini yang basic tu ataupun Gemini Advanced yang open itu, Gemini biasa yang kita tengok yang chat tu, yang tu data itu kita tidak latihkan dia, kita tak tuning data dia. Jadi feedback ataupun hasil carian yang kita akan dapat tu random. Okay? Dan kita tidak boleh kawal data itu. Okay, dengan adanya Gemini Germs ni, kita boleh untuk kawal data kita itu fokus kepada kehendak kita. Itulah yang menariknya. Okay, dan yang menarik lagi tentang Gemini Germs ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan link terus kepada kita punya Google Workspace kita. Sama ada Google Drive, Google Gmail, okay, Google Docs, Google Slide, okay. Dia mampu untuk buat, dia akan link kepada semua tu. Itu yang bestnya, okay. Tidak ada lagi untuk yang lain-lain, okay. OpenAI daripada ChatGPT, saya juga ada buat juga custom GPT tu daripada OpenAI. Dia tak mampu untuk linkkan kepada kita punya email, okay, kita punya drive, dia tak mampu buat. Tetapi Gemini Germs mampu buat untuk itu. Okay, jadi kita akan sama-sama dengan saya, kita akan test kemampuan dia lah. Okay, dan saya harapkan tuan-tuan dan perempuan semua bolehlah bersama dengan saya untuk kita demo bersama-sama. Okay. Okey, seterusnya dia menggunakan masa yang diperlukan untuk analisis. Itu adalah kita punya, kita akan cubalah program kita macam mana Gemini Germs ni boleh membantu kita mengurangkan masa dalam menganalisis sesuatu perkara tu, sesuatu topik, okey, ataupun sesuatu data. Itu paling penting, okey. Dan yang paling yang bestnya memudahkan urusan kita, macam mana kita akan dapat feedback pada akhir bengkel ini. Dia mampu untuk
memberikan citation ataupun rujukan kajian dengan efisien. Okey. Okey, saya teruskan. Yang ni saya bagi sedikit lah saya punya pengenalan. Tak kenal maka tak cinta lah kan. Okey. Itu saya punya tagline. Okay, saya merupakan Google Certified Trainer. Okay, Cikgu Syazwan. Tuan-tuan perempuan boleh ke Google Trainer EDU. Okay, dan boleh tengok saya punya profile di situ. Saya juga Google Champion. Okay, Trusted Tester iaitu Google Trusted Tester Imagine T3. Kalau tuan-tuan dan perempuan kita dah biasa dengan Google tu, kita akan ada tak nampak slide? Nampak slide? Nampak? Ada yang nampak? Tak nampak? Saya share dia. Besar sikit. Innova Live. Sama je. Okay. Teruskan. Okay. Jadi dalam peranan saya dalam Google ni sebagai trusted tester, jadi pada 2 bulan lepas, okay, saya bersama-sama dengan panel-panel okay, seluruh dunia bersama dengan Google DeepMind okay, untuk menjadi developer untuk Google Imagen 3. Okay. Ada salah satu daripada AI image yang ada. Okay, saya share screen sekejap. Cikgu, supaya boleh tengok kan. Okey, yang ni cikgu. Okey, Imagen 3 ni, okey, yang ni daripada Google untuk hasilkan teks image, minta maaf, image generator, okey. Yang ni kalau untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua dia dah link dalam akaun kita punya akaun D5 kita. So cikgu-cikgu boleh terus akses. Tanpa had lah, okey. Ada dalam 10 atau 20 kan sekarang ni dia masih lagi buka untuk Gemini Basic pun boleh dapat Imagen 3. Jadi daripada Gemini kita tu kita boleh hasilkan satu image yang berkualiti tinggi daripada Google menggunakan engine Imagen 3. Okey? Jadi saya salah satu daripada trusted tester dia lah. Dan saya boleh memberitahu kepada semua bahawa Imagen 3 ni antara advanced AI image tool. Kalau kita tengok berdasarkan dari segi dia punya feedback dia daripada kualiti gambar dia dan dia punya ketepatan apabila kita memberikan prompt. Okey, contohnya Imagen 3 ni kalau dibandingkan dengan Flux, okey, kalau cikgu biasa dengan generative AI tools, dia ada banyak. Kita ada Flux, kita ada Please, kita ada MJ Midjourney, okey, kita ada Leonardo AI. Okay, semua tu adalah AI generated tool. Okey, dan kalau kita tengok antara hasil carian-carian ni, okey, kalau Imagen 3 ni kalau kita prompt dia nak hasilkan seorang guru ataupun seorang lelaki Melayu menggunakan kris berpakaian dengan bersarungkan kris. Jadi kalau Imagen 3 ni model tool daripada Google ni dia mampu untuk menghasilkan gambar seorang lelaki memakai baju Melayu bersarungkan kris. Itulah yang best ni kan. Yang tak ada dalam model lain lagi lah. Okay, dan dalam masa baru-baru ni Midjourney dah mampu dah buat, Midjourney dan Flux pun dah mampu buat lah. Yang pertamanya Google dulu, yang Imagen 3 ni mampu buat dulu. Okey, lepas tu barulah Midjourney dan Flux ikut. Okey. Okey. Saya minta maaf lah kalau term-term yang saya gunakan tu agak teknikal, tapi saya cuba untuk ringkaskan lah term-term saya. Okey, saya juga ada sedikit involved dalam Google Developer Group KL, Cloud KL, okey, bersama dengan Google Cloud Engineer yang lain, bagi cloud teknologi daripada Google, okey. Dan sebenarnya saya sebenarnya pun ada juga membuat satu kita panggil ada cikgu tanya soalan ni. Ya cikgu, boleh buka mic cikgu? Kita satu santai je. Okey, tak ada. Okey. Jadi saya teruskan lah cikgu Saya merupakan kapten Google GEG Gombak, okey. Dan saya juga panelis antara itulah kan, Persatuan Bahasa Melayu Malaysia, kalau kita tengok kat situ, Google DeepMind dan lain-lain. Okay, Dewan Bahasa Pusaka dan lain-lain. Okey. Okey, saya teruskan cikgu. Saya patutnya nak bentang fokus kepada kita punya James Okey. Okey, teruskan. Okey, ni saya punya sedikit saya punya profile. Okey, dalam Google ni memang saya memang suka sangat teknologi Google ni. Kalau kita tengok cikgu dalam Google ni,
kita ada Gemini. Okay. Yang kedua, kita ada Gemini Gems yang saya akan ajar cikgu-cikgu pada hari ini. Bersama-sama kita berkongsi. Kemudian yang ketiga, kita ada juga Gemini, Google AI Studio. Yang tu free je. Google AI Studio adalah, okay, saya sharekan link sikit sini. Cikgu-cikgu boleh explore juga. Kita tengok sini. Okay, cikgu, yang ni adalah Google AI Studio. Yang ni juga merupakan salah satu custom ataupun custom chatbot daripada Google yang kita kata developer mode lah. Okay. Di sini kita boleh menggunakan apa-apa model yang ada dalam Google ni. Sama ada Gemini 1.5 Pro, Gemini 1.0, semua model kita boleh gunakan di sini. Okay. Inilah kita katakan Google AI Studio Developer Mode. Okay, yang semua orang boleh akses lah. Okay. Tapi kalau untuk developer, data-data yang kita masukkan dalam ni semuanya Google akan ambil untuk membaiki ataupun latih model Gemini supaya lebih bijak. Dan tak lama lagi, seperti mana yang kita sudah sedia maklum, akan adanya launch ataupun launch kepada Google Gemini AI. Faham? Okey. Yang ni lah yang saya tunjuk tu. Dekat sini lah yang dahsyat tu yang free lah dekat ni untuk semua tester ataupun developer AI. Okey. Yang ini kita memang hebat lah. Okey. Cumanya yang ini dia ada beberapa limitasi lah. Seperti yang saya sedia maklum. Kalau cikgu berikan data, masukkan data ke dalam ini, semua data-data cikgu akan diberikan kepada Google. Okey. Untuk tujuan training ataupun latihan. Okay. Saya sharekan sedikit link, cikgu boleh try nanti kemudian. Okay. Okay, ini adalah chatbot AI custom yang kedua daripada Google selain daripada Gemini yang kita tengok tu. Okay. Dan yang saya nak ajar pada hari ini adalah tentang Gemini Gems. Okay, cikgu. Gemini Gems yang ketiga. Okay. Gemini Gems ni berbayar lah kalau dibandingkan dengan yang tadi tu. Okay, apa itu Gemini Gems, cikgu? Okay, saya dah tunjukkan, saya dah ada screenshot sikit di situ. Okay, Gemini Gems ni adalah kita panggil agent AI yang boleh disesuaikan, yang kita boleh buat untuk tugasan yang tertentu. Spesifik tugasan yang kita boleh berikan kepada AI kita. Dia kita kira kata kita pembantu kita lah, PA. Okay? Personal assistant kita. Okay? Okay, saya tunjukkan video sikit, cikgu. Boleh play tak dia punya video? Kita boleh tengok kan dia bergerak tak? Dia tak bergerak. Ya. Okay, kalau kita tengok situ, cikgu-cikgu semua, dia punya kepakaran dia link kepada Gemini Advanced. Okay, Gemini Advanced. Berarti kalau kita nak menggunakan Gemini Just ni, kita perlu langgan lah Gemini Advanced. Okay, kenapa agaknya kita perlu bayar ataupun untuk akses kepada Gemini Just ni, ataupun dalam OpenAI, ChatGPT Plus ataupun MyGPT pun perlu bayar. Okay. Kerana untuk developer pembina AI ini maintain di server AI tu, dan kemudian untuk train AI tu supaya lebih bijak. Okay. Kalau cikgu tengok masa mula-mula dulu, Gemini Gems ni atau ChatGPT pada awalnya untuk model 4.0 itu, 4 Omni tu dia berikan percuma kan, percuma saja. Okay, sekarang ni dia banyak limitasi lah. Okay, disebabkan oleh untuk membantu developer terus maintain server dia. Okay, dan latih model AI itu supaya lebih bijak. Okay, dari hari ke hari. Okay, saya tunjukkan sikit video sikit. Bagi saya, cikgu, memang kalau untuk bayar untuk Gemini Advanced, macam yang cikgu sedia maklum, kalau untuk package dia, sekejap lagi saya akan tunjukkan, dalam sama mahal sikit daripada ChatGPT Plus. Kalau ChatGPT Plus RM94 macam tu, tetapi kalau Gemini Advanced RM97. Okay, per month.
yang seronoknya cikgu akan dapat beberapa fungsi ekstra lah daripada Gemini Advanced. Okay, kita panggil sebagai Google One tu. Okay. Okay, kalau kita tengok sini dia kata AI expert. Okay, kita boleh buat dia punya, ni saya share dia punya link tu Okay, kita boleh buat new gem, kemudian kita boleh prompt kepada dia apa tugasan yang kita nak berikan kepada dia. Okay, kejap lagi saya akan terus tunjuk demo. Yang best cikgu, di dalam Gemini Gems ni, setiap prompting ataupun arahan yang kita nak berikan kepada Gemini ataupun agent AI ni, AI agent ni, semuanya automatically akan dibuat instruction tu oleh Gemini juga. Jadi kita just type dia punya keyword saja cikgu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuma type keyword sahaja, kemudian Gemini model akan break arahan kepada agent AI ini. Itu yang bestnya. Kalau dibandingkan dengan MyGPT daripada OpenAI, kita perlu type sendiri dia punya instruction dia ataupun arahan khusus kepada MyGPT ataupun custom AI. Okay. Seperti mana yang kita tahu, dekat dalam Delima juga ada kita panggil tanya buku. Okay, tanya buku tu adalah kita salah satu daripada custom AI daripada OpenAI. Okay. MyGPT. Okay. Yang tu kalau cikgu perasan, akan ada limitasi kan. Kalau cikgu tidak melanggan ChatGPT Plus yang RM93, RM94 tu, kita boleh hantar mesej dalam 4 mesej satu kali tu kan, 4 atau 5 mesej lah. Lepas kita dah hantar tu ataupun Skype dan dengan dokumen sekali, dia akan linkit kan. Kita boleh check balik ChatGPT tu pada esok hari. Okay. Kalau kita tengok, kalau James ni kita perlu langgar satu kali, kemudian kita boleh guna berkali-kali lah. Okay. Ikut bulanan. Okay. Tanpa membuang masa lagi, saya teruskan. Okay. Ini sedikit, ada 4 step je untuk hasilkan James ni. Sangat mudah. Okay. Yang pertama, kita kena login. Macam saya punya video tadi tu. Login Gemini, log masuk ke dalam akaun Gemini. Kemudian pilih Gemini Gems. Selepas tu, kita akan memberikan instruction ataupun type. Okay. Kita type yang simple sahaja, keyword sahaja. Kemudian Gemini model 1.5 akan membantu kita memberikan arahan khusus kepada AI kita tu. Kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana. Okay, dia punya powerful of Gemini. Okay. Okay, dan saya juga akan memberikan cikgu semua template. Tuan-tuan dan puan-puan template untuk Gemini Gems ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk bersama saya, kita sama-sama buat Gemini Gems ni. Okay, template tu maksudnya kita nak masukkan ke dalam Gemini Gems. Okay. Okay, tanpa buang masa, let's go. Kita terus buat Takat ni okey cikgu? Saya cakap je ni. Saya tak tunjuk demo lagi. Okey ke? Kalau okey, thumbs up sikit. Okey, terima kasih. Okey, jom. Jadi kadang-kadang dia kalau apa ni, bahagian-bahagian IT ni kita kena terus tunjuk demo kan, baru faham. Kalau terang-terang macam ni, kadang-kadang saya pun boleh juga kan, susah sikit nak faham. Tapi kalau kita terus buat, we do it together cikgu. We do it together and then it will be easy for us. Sekejap kita dah jadi seorang yang pakar AI. Okay? AI generative lah maksud saya. Okay? Yang boleh untuk menghasilkan Gemini Gems. Gemini dia sendiri. Okay? Okay, kita panggil macam tu lah. Okay. Teruskan cikgu. Satu lagi saya lupa nak sebut. Okay, selain daripada Gemini AI. Okay? Gemini Gems. Gemini AI Studio. Okay, satu lagi yang keempat, yang paling kita kata yang business punya enterprise punya vision adalah kita panggil Google Vertex AI. Okay, sekejap. Ini saya punya tu. Okay, yang ni. Okay, Google Vertex AI ni saya tunjuk sikit lah dia punya ni. Maksudnya kalau dalam kita tengok environment Google ni apa chat yang ada kan, custom AI yang ada. Okay, Google Vertex AI ni adalah salah satu daripada custom AI. Yang ini cikgu dia punya powerful cikgu, dia sampai tahap kita boleh buat kita punya image generator sendiri, video generator AI kita sendiri, dan juga kita juga boleh untuk membuat
customer service calling sendiri. Google Vertex AI ni, contohlah kita masukkan saja nombor telefon kita, lepas tu dia akan call, AI tu sendiri akan call kita tu, menggunakan suara dia daripada yang kita telah tuning kan. Itu the power of the Vertex AI. Okay, baru-baru ni kan, waktu saya dengan tim-tim GEG Group, okay, kami ada menghadiri bersama dengan PM, okay, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Google ada tunjukkan sedikit demo berkaitan tentang Google Vertex AI ni, okay. Dia kita boleh create custom AI kita sendiri, dan saya juga sudah explore beberapa kali cikgu berkaitan tentang ni. Memang dia boleh telefon orang tu. Contoh saya masukkan saja nombor telefon kita, dia akan seolah-olah macam jadi customer service lah untuk kita. Itulah. Dan satu lagi yang terakhir, dia boleh link dengan Soul Machine ataupun AI 3D Avatar. Okay, berarti kita bercakap dengan Vertex AI, boleh menggunakan mulut kita ataupun mata kita, nanti dia akan detect kita punya pergerakan lah. Segi apa yang kita cakap. Boleh digunakan untuk public speaking, untuk tanya soalan, okay? Tapi English lah. Itu juga antara kehebatan Vertex AI ni. Yang ni adalah yang teradvance cikgu, yang terpower oleh Google, okay? Dan dia boleh untuk detect 3D object ataupun image juga, okay? Hebat juga yang ni lah yang kita kata yang teradvance daripada Google, okay? Setakat ni lah. Okay, cikgu, jom daripada tu let's go bersama saya cikgu. Okay, kita teruskan. Sekejap saya sharekan saya punya account. Okay cikgu, untuk kita menggunakan Gemini Jeeves ini, setakat ini KPM kita tidak boleh menggunakan akaun MOE, sebabnya akaun MOE admin saja yang boleh enablekan Gemini Jeeves ni. So kita kenalah untuk menggunakan Gemini kita sendiri. Okay, kejap. Akaun kita, akaun personal lah. Okay, kejap. Saya stop presenting kejap. Saya present dekat entire window. Cikgu mana saya punya window? Nampak ke cikgu paparan saya cikgu? Nampak cikgu. Okay, yang ni adalah Gemini Advanced. Okay. Bila kita dah langgan itu, cikgu-cikgu nampak ini, dia akan terus ada tulis ni Gemini Advanced. Okay. Ni dah package dia yang kita nak. Dia all in one lah cikgu kan. Memang selain kita nak gunakan KPM punya, kita boleh untuk menggunakan Gemini Advanced ni lah. Saya rasa untuk kita gunakan untuk maksudnya automation, okay, memang hebat. Maksudnya dia boleh dia boleh tolong ringkaskan email kita, dia boleh analyze data-data kita, okay, data-data yang kita provide kepada dia secara automatik lah, tanpa kita perlu buat secara manually, okay. Okay, saya teruskan kepada ni. Okay, ni Gemini Advanced. Okay, kemudian cikgu pergi ke bawah, ada satu hutang ke tepi tu, James, kita panggil James lah, Gemini James ni. Okay, dia ada tulis ni James Manager. Okay cikgu. Okay, jadi kita tekan inilah James Manager ini, kita tekan. Okay, kita pergi kepada New James. Okay, New James. Okay, bila kita pergi kepada New James, dia kata kat kita give your James a name. Okay, sekarang ni kita buat yang simple je kita buat untuk contoh, kita kata kat dia lesson plan chatbot. Okay, lesson plan chatbot contoh Lepas tu kita kata kat dia kita campur atau apa kan. Okay, kata awak adalah guru Melang dalam subjek bahasa Melayu. Contoh itu Okay. Lepas tu tujuan kita selektif lah.
objektif awak iaitu membantu guru menghasilkan rancangan pengajaran harian, berdasarkan dokumen dan SKP terus ada SKP. SKP, KPM, Malaysia. Okay, lepas tu kita kata kat dia menggunakan bahasa Melayu standard DBP, okay. Okay, kejap. Dengan bahasa dan pustaka Malaysia. Okay, dalam kita membuat Gemini Gems cikgu, kita perlu, macam biasa kita perlu RTF lah cikgu formula untuk kita buat prompt, kita ada role dia sebagai apa, okay. Kemudian kita perlukan objektif dia ataupun task yang kita nak berikan kepada Gemini Gems ni, okay. Kita nak, contohnya saya kata kat dia, dia menjadi seorang membantu untuk menghasilkan RPH, okay. Kalau kata-kata, lepas tu kita bagi dia spesifik format menggunakan bahasa Melayu standard MBP. Kalau lagi spesifik lagi, isi kandungan RPH, contoh perlu ada, kita kata apa? Apa yang perlu ada dalam RPH kita cikgu? Perlu ada tajuk, contoh tajuk, hari, tarikh. Ini saya buat simple je cikgu, sekejap lagi kita akan buat deep analysis pula dan email helper pula email assistant pula, okay. Tajuk, tarikh, kemudian kita kata standard kandungan, standard pembelajaran, okay. Kemudian kita ada aktiviti, kriteria kejayaan, dan refleksi. Okay. Okay, cikgu. Ini adalah keyword-keyword yang kita perlu ada di dalam Gemini Gems atau kita nak buat, sekarang ni kita nak buat Gemini AI agent, okay. Jadi keyword dia kita perlu ada kan, kita perlu ada role dia, saya ulang balik, kita perlu ada peranan dia, awak sebagai apa, okay. Kemudian yang kedua kita perlu ada task, apa yang kita nak berikan, apa task yang kita nak custom AI ni buat, itu penting, okay. Kemudian yang ketiga kita perlu ada format dia, format dia macam mana dia nak berfungsi, dia format dia, contoh dalam RPH, dalam bot ni perlu ada hari, tarikh, standard kandungan, pengumpulan, bukti, kejayaan dan refleksi, contoh macam tu lah kan. Jadi 3 benda tu perlu ada. Okay, lepas tu kita terus tekan yang bawah ni, nampak dia kata use Gemini to rewrite instruction. Okay, jadi kita minta Gemini untuk rewrite balik instruction ni, okay. Kita tekan ni, dia akan automatic cikgu, automatic tuan-tuan dan perempuan, automatically, magically, dia akan buat semua instruction tu dengan detail ni, okay. Ada dah, okay. Ada dah ni, okay. Yang ini kalau untuk ChatGPT ataupun MyGPT daripada OpenAI tak ada, sebabnya kita kena buat manually lah, type satu-satu. Tetapi dalam Gemini Gems dia dah semua auto tuan-tuan dan perempuan, semua dah auto, okay. Okay, teruskan. Lepas tuan-tuan dan perempuan, kita tekan kepada save. Okay, Gem lesson bot chatbot has been created. Okay, start chat. Okay, lesson plan chatbot. Okay, dah siap dah kita punya lesson plan chatbot. Okay, sekarang ni saya kata kat dia, okay, saya Cikgu Syazwan. Okay, saya Cikgu Syazwan. Okay, nak kasih sikit lah kat diri kan. Okay, permulaan ni. Okay. Dia terus kata, saya sedia membantu anda untuk menghasilkan page yang sebelang lah, okay. Untuk kita menghasilkan satu, apa kita panggil, carian yang tepat, okay, dan lebih bagus, kita perlu berikan dia
AI punya AI punya Ustaz Muhammad. Contoh, contoh dari segi RPH dalam bentuk PDF yang lengkap ataupun dalam bentuk image-nya yang lengkap. Okey? Pun boleh. Okey? Jadi saya buat dulu tanpa data dulu cikgu, tanpa kita beri dia sampel. Okey, kita type dia. Okey, buatkan RPH bahasa Melayu tahun 4 kemahiran membaca. Okey. Contoh dua titik kemahiran membaca. Okey, lepas tu kita terus buat. Okey, dia akan tanya kita secara spesifik kita nak kemahiran apa. Okey. Tetapi dia dah bagi template lah. Okey, okey. Yang inilah kita kata dia Gemini Jeff ni punya fungsi tuan-tuan dan perempuan. Dia sebabkan kita dibandingkan dengan Gemini yang biasa tu, kita dah tuning data dia untuk khusus untuk menghasilkan satu artis yang lengkap. Okey? Jadi di sini tuan-tuan dan perempuan kita just perlu type saja dia punya ni contoh kita kata tajuk dia kita nak tentang alam sekitar. Lepas tu kita ada hari Isnin. Lepas tu kita ada tarikh pada tarikh tu tak apa, kita ni. Okey, SP dia kita kata contoh 2.1 lah tuan-tuan perempuan Okey, aktiviti kita terus dia cadangkan lah. Okey. Cadangkan aktiviti yang sesuai. Cadangkan aktiviti yang sesuai. Okey, terus buat. Okey, kita tengok situ. Okey. Okey, dia dah tulis tarikh. Okey, 2.1. Okey, yang ini dirujuk kepada the SKP kita lah, database SKP kita yang telah kita tuningkan dia khusus untuk membuat RPH. Okey, tuan-tuan perempuan Okey. Set induksi, okey, yang ini. Kemudian kita ada perkembangan. Kita ada aplikasi, okey, dan kriteria kejayaan, kita ada BBM yang dia telah cadangkan. Inilah dia punya data yang telah kita latih dia berdasarkan daripada data web base tu, website yang telah kita tengok tadi, database yang besar daripada KPM tu. Okey, dia telah belajar tu, kemudian dia akan buat RPH berdasarkan itulah. Okey, sekejap jadi selesai untuk lesson plan chatbot. Saya akan tunjukkan lagi lepas ni tuan-tuan dan perempuan email helper daripada Gemini ni, macam mana dia boleh linkkan Gemini ni dengan email kita. Okey. Okey. Teruskan. Sekejap. Ada apa soalan je Ustaz ni? Okey ke? Ya, saya tunjuk ada soalan tak? Stop sharing kejap. Okay, sekejap Mana saya punya tadi? Okay, saya sharekan tuan-tuan perempuan, kita sama buat dulu. Okay, kita akan buat yang ni. Tadi tu saya tunjuk dia tanpa kita masukkan data. Kita just ambil saja dia punya data tu secara raw lah kan. Secara overall lagi. Tapi lepas ni kita nak betul-betul kita buat, kita nak ambil masukkan data kita tu, dia terus analisis data kita tu. Itu yang paling penting kan, yang paling penting kalau kita nak buat AI chatbot ni. AI sekarang custom ni, okey. Okey, jap saya tunjukkan. Saya sharekan kepada tuan-tuan dan perempuan juga dia punya template tu Sekejap Saya copy, saya masuk kat sini. Pembangunan modul. Okey, kejap cikgu Okey. Yang ni saya dah share kepada tuan-tuan dan perempuan.
untuk Gemini template. Okey, kejap lagi saya akan open kepada okey, Cikgu Indra nak tanya apa-apa soalan ke? Kalau tak ada saya teruskan. Okey. Okey cikgu. Minta maaf Mana saya punya tadi. Okey, berdasarkan gambar tu tadi, okey kejap Kejap. Okey, yang ini adalah template Gemini yang akan saya katakan lesson plan germs, okey. Yang ini apa tujuannya untuk saya buat macam ni tuan-tuan dan puan? Kenapa saya letakkan ada satu template untuk Gemini germs ni? Supaya nanti tuan-tuan dan puan daripada ni kita nak buat instruction kan. Daripada instruction yang kita nak buat ni, dia data dia tu akan lebih spesifik dan lebih bagus lah tuan-tuan dan puan. Okey? Tanpa kita perlu prompt banyak kali, okey? Yang obstacle yang kita hadapi kalau kita pakai Gemini yang biasa tu tanpa kita tuning data dia tu, kita perlu prompt banyak kali. Kadang-kadang kita tak dapat exactly ni lah yang paling bagus ni kan data dia. Okay, jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, dia akan comparison tuan-tuan dan puan kita akan tengok tanpa kita buat custom data dengan yang ada custom data. Okey, kejap. Saya pergi kepada germ balik. New germ. Saya kata kat dia rancangan pengajaran harian bot. Okay, kemudian tadi template tadi, kemudian kita copy balik. Copy sini. Sampai sini lah, saya punya ni lah sampai sini kan. Hilang. Tadi ada tanya soalan kan, macam mana kita nak buat modul kalau kita nak bangunkan modul menggunakan GIF. Jadi data dia macam ni juga tuan-tuan dan puan. Kita masukkan dalam bentuk Google Docs, okey. Data kita tu, contoh modul kita tu ataupun dalam bentuk PDF pun boleh. Okey, kita lepas tu kita masukkan ke dalam, okey saya tunjukkan. Ini contoh data-data dia kan. Untuk instruction Gemini GIFs ni, kita copy yang ni terus masuk ke dalam Gemini GIFs ni. Okey, paste. Okey, ni. Okay, lepas tu kita tekan yang tu lah yang kita biasa buat tu Gemini. Use Gemini to rewrite instruction. Okay, kita tengok hasil dia macam mana. Yang ni data yang telah kita tuning kita masukkan dalam bot tu. Okay. Yang ini kalau kita tengok sebabkan dia guna bahasa Inggeris jadi kita tengok dia lebih ni lah kan. Okay, kita tengok sini. Dia dah buat satu lagi chatbot. Okey, kita tengok apa hasil dia. Contoh saya kata kat dia, saya Syazwan. Ini data yang telah kita tuning. Okey. Okey, lepas tu kita teruskan. Kata buatkan RPH. RPH tahun 4. Bahasa Melayu. JKC. Kemudian kita kata kat dia kemahiran membaca. Ya, kemahiran membaca, okey. Tengok teruskan lah, tengok apa macam mana hasilnya. Okay. Okay, lepas tu dia tengok sini kan, dia kata dia minta juga saya boleh bantu cikgu, okay, berikan keperluan RPH yang bersesuaian dengan kongsikan mana-mana sumber atau skema jawapan atau sukatan pelajaran yang cikgu ingin gunakan. Okay, yang inilah cikgu tuan-tuan dan puan, kita boleh masukkan kita punya contoh RPH kita tuan-tuan dan puan yang kita punya ni. Dia akan bantu kita lebih ni lah kejap saya tunjuk ni. Yang ni, open.
Okay, analisis contoh ini dan hasilkan RPH yang lengkap. Betul, Dia. Tengok. Okey, dia dah bagi kan? Okey. Aktiviti pemula, okey, pengenalan. Okey, yang ini berdasarkan data yang telah kita train tadi tu, dia akan buat terus kita panggil approach tu, okey? Berdasarkan contoh yang kita bagi tu. Jadi dalam AI ni tuan-tuan dan puan, kalau kita nak dapatkan satu feedback yang bagus, yang baik, kita perlu masukkan sampel data. Okey? Masukkan sampel data, berikan chatbot itu ataupun custom AI kita tu belajar. Kemudian dia terus boleh buat. Okey, okey. Okey, yang ini saya habis untuk RPH chatbot. Okey, sekarang kita terus kepada kita nak buat satu lagi jobs yang lain pula, pembantu kita yang lain pula. Kita nak buat email helper Okey, sebentar. Kata my email, my personal email helper. Okey. My email helper. Lepas tu kita kata saya guna bahasa Melayu pun boleh Pembantu email, okey, email saya, okey. Fungsi yang berfungsi untuk menganalisis email dengan email dan memberikan feedback atau membalas kepada email. Okay, kita try. Email peribadi saya. Okay. Lepas tu kita terus tekan yang gambar pen tu. Okay. Tengok. Okay, dia akan terus bagi tu tuan perempuan dia punya instruction tu. Okay, lepas tu kita tekan save. Okay, jadilah my email helper. Okay, sekarang ni kita kata kat dia Gmail, okay, alias Gmail, okay, analisis kandungan email pada hari ini, okay. Kak. Pada hari Habis kat dapur ni. Okay. Kita tengok yang ni kita boleh terus access di email. Kemudian tuan-tuan perempuan, dia akan analyze semua email-email yang ada di dalam kita punya Google email kita lah. Okay, semua dah ada kan. Okay, lepas tu nanti kita minta dia, kita boleh setting tuan-tuan perempuan. Contohlah kita kata kat dia boleh setkan auto reply kepada email yang kita pergi spesifik lah kan. Contoh kita kata semua email lah contoh semua email, okay, dengan kandungan email terima kasih. Contoh lah okay. Terima kasih semua, okay. Okay, kita tengok Sekejap. Oh, saya kena ni. Saya kena ni. Sekejap. Oh, saya kena ni. Dia tak ni tak apa. Okay, tak apa. Contoh kita kata kat dia kita kata kalau biasa untuk pembantu peribadi, selain daripada kita boleh buat email analisis,
kita sebenarnya boleh buat dia reply email tu secara kita dah setting macam kat tetapan tadi tu kan, kita minta buat dekat Gmail tu tetapan kita, kemudian nanti dia akan just berikan random AI email yang telah kita linkkan kepada Gemini James Manager ni. Okay? Okay. Kita kena enablekan dulu, tak apa. Okay, kita teruskan juga lagi. James, yang seterusnya kita nak buat analisis PBD, contoh tuan-tuan. Yang inilah bagi saya yang paling favourite bagi perempuan, tuan-tuan dan perempuan. Kita nak minta dia sebagai analisis PBD AI. Okay? Yang ini. Okay? Jadi kita kata kat dia, anda sebagai pakar analisis data, ataupun kalau kita kata siapa yang ni, kita panggil guru besar lah, ataupun siapa boleh juga. Okay? Pentaksiran guru data kan biasa dia yang buat ni, ataupun ketua panitia. Okay? Kita kata guru data sekolah yang pakar analisis data pentaksiran bilik darjah. Bilik darjah berpandukan kita kata kita ada satu kita panggil modul KPM tu kan, modul pentaksiran bilik darjah siri 2 tu kan. Okay? Berpandukan rujukan Kementerian Pendidikan Malaysia, terus type tu lah. Okay? Kita kena bagi prompt kat dia juga menggunakan bahasa Melayu standard DBP. Okey, sekarang ni kita akan bersama saya tuan-tuan perempuan, kita akan menggunakan AI custom dalam menganalisis data. Okey, kita tengok apa hasil dia. Okey, saya akan tunjukkan kemampuan Gemini James ni. Okey, menggunakan bahasa Melayu standard DBP. Tuan-tuan perempuan standard Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Okey, lepas tu kita terus tekan yang ini. Use Gemini to rewrite instruction, and then boom, magic happening. Magic happen. Kita tengok dia punya magic dia. Okay. Dan sebenarnya kalau kita nak buat untuk contohlah AI dalam pengurusan untuk analisis data ataupun intervensi tahun 1 pun dia boleh buat juga tuan-tuan perempuan. Kita berikan AI tu specific task. Dan dia akan buatlah, dia akan fokus kepada task yang kita berikan tu saja, tanpa dia jawab benda lain lah. Okay, sekarang ni saya dah minta, saya dah buat jadikan dia analisis PBD AI. Okay, kita teruskan save. Okay, dah siap. Okay, sekarang kita tengok kemampuan dia tuan-tuan perempuan. Okay, saya Syazwan, KP Ketua Panitia Bahasa Melayu. Okay, PBM. Ingin analisis data PBD murid. Ini tak apalah, ini saja kita nak beri pengenalan ni sebenarnya. Tapi kalau kita just type terus pun tak ada masalah. Okey? Okey, kejap. Ya, analisis data daripada kita punya ni. Okey, daripada kita punya instruction tu lah. Okey. Okey, sekarang ni dia kata kat kita, terima kasih kerana mengirim saya, sila berikan data. Dia nak data tuan-tuan perempuan. Okey. Sekarang ni saya masukkan satu sampel data. Okay, sampel data ni tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan perempuan boleh juga dalam bentuk image. Kalau kita tengok sini, image, gambar. Kita boleh juga dalam bentuk file, PDF. Gemini model mampu untuk membaca PDF file, okay, lebih kurang dalam 250 bersurat. Okay. Jadi, tanpa dia boleh perincikan, nanti kejap lagi kita tengok dia punya power dia. Dia boleh baca tu sampaikan dia boleh rumuskan setiap muka surat yang ada tu. Okay? Dan bukan setakat tu tuan-tuan perempuan, dia juga boleh kemampuan dia untuk memberikan citation ataupun rujukan kita. Kalau contohnya kita minta dia buat analisis satu artikel, okey? Dia boleh spesifikkan muka surat berapa rujukan tu. Contoh muka surat 4, muka surat 5, okey? Dia akan tunjuk kat kita, okey? Dekat mana? Setelah dia analisis data tu lah. Okay, sekarang saya try dulu Ustaz Muhammad, kita ambil yang data yang ni lah. Contoh yang ni data PBD, okey.
Okay, analisis data ini. Data ini secara mendalam. Contohlah kita kata secara ketika pun boleh. Kita just masukkan aja data ini dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk PDF. Okay? Okay. Inilah saya kata tuan-tuan dan puan, kebaikan Gemini jika dibandingkan dengan model AI yang lain, apabila kita minta Gemini model, khususnya dalam Gemini Gems ni, data yang diberikan itu adalah berbentuk real life data lah. Okay? Dia kurang untuk menghasilkan artificial hallucination data. Ataupun kita bagi sini, kalau bahasa mudahnya, dia buat satu data palsu lah. Okay? Kalau open AI, biasanya kalau kita buat yang biasa punya tu, dia akan ada besar sikit lah dia banyak membuat data dia sendiri yang tak ada dalam data tu. Kita bagi data lain, dia bagi data lain. Tapi dalam model Gemini Gems ni, okay, model Gemini Pro dan saya fokus kepada Gemini Gems ni, data yang diberikan tu, dia akan, model AI Gemini akan bertumpu kepada data yang kita berikan. Kalau data kita tepat, maka nanti Gemini akan analisis data itu. Dia tidak dikurang untuk membuat data dia sendiri. Okay? Jika dibandingkan dengan model AI yang lain. Dan sebenarnya ada satu lagi yang bagus ni. Sebenarnya ada satu lagi, Cloud AI pun sama juga. Okay? Lebih kurang macam ni lah. Kita tengok ni, macam mana kita nak nilai bahawa AI kita ni, Gemini Gems ni, dia buat data tu betul. Dia analisis data tu betul. Okay, kita tengok sini, tuan-tuan perempuan. Okay, yang ni kita double check lah biasa. Kita tengok TP tahun 1, peratusan capaian TP kita adalah 7.4. Tengok betul tak dia punya ni? Betul je tuan-tuan perempuan Okay, tengok tuan-tuan perempuan. Okay, tepat tuan-tuan perempuan dia punya analisis dia. Okay. Okay, sekarang ni tuan-tuan perempuan, dalam kita punya Gems ni, kita macam biasalah kita boleh minta dia tukarkan analisis dalam bentuk graf. Okay, tuan-tuan perempuan. Right? Dia akan analisis kita punya dokumen kita tadi tu, dan dia akan terus buat satu jadual analisis yang lengkap, dan data dia tu diambil daripada data kita tadi tu. Kita tengok. Okay, tuan-tuan perempuan, magical happen. Data ni daripada, dia buat daripada data yang kita berikan tadi. Okay, tuan-tuan perempuan. Okay, contoh tuan-tuan perempuan, kita tengok ni. Ni adalah graf-graf dia. Dia analisis semua tahun tuan-tuan perempuan ni perempuan Gemini sekarang ni. Okay, lepas tuan-tuan perempuan, kita nak minta dia supaya kita tengok ni kan, kita kata kat dia, graf ni kita tengok patusan dia tinggi. Lepas tu kita kata kat dia, cadangkan intervensi yang khusus. Cadangkan intervensi. Sekejap lagi saya akan move on kepada research pula tuan-tuan perempuan, untuk dia Gemini Gems menganalisis artikel ataupun dia buat literature review. Okay, macam mana dia punya authentic tak data dia, integrity tak data dia, kita check cadangkan intervensi yang sesuai berdasarkan TP tersebut. Tahap penguasaan murid. Intervensi yang sesuai dan spesifik. Itu penting kan. Sekarang ni kita nak intervensi yang kita buat tu biar sesuai dan spesifik kepada masalah ni. Masalah murid kita tu. Kita tak maulah intervensi yang kita buat tu kita bagi masalah dia lain, ubat dia lain. Kita tak mau macam tu. Jadi kita train Gemini Gems ni, custom AI kita ni, untuk dia cadangkan intervensi yang khusus untuk masalah murid kita. Kita tengok dia apa cadangan dia. Okay, dia akan ni, okay. Dia akan buat program pemulihan khas, okay. Kemudian dia akan bimbingan individu. Okay, kita tengok dia kata intervensi untuk murid TP3 dan TP4. Aktiviti pengukuhan, pengajaran masa projek, penggunaan teknologi. Okay, TP5 dan 6. Okay, tengok ni. Ini semua data-data tuan-tuan perempuan saya tak bagi dah dia, tuan-tuan perempuan. Ini dia belajar tuan-tuan perempuan. Dia belajar sendiri daripada data yang kita bagi tadi, BBD tadi tu. Kan? Inilah dia kemampuan Gemini Gems ni.
dalam set data yang besar, okay, dia akan kecilkan skop dia khusus untuk kita punya problem kita ataupun membantu kita punya masalah kita. Contoh masalah kita susah untuk buat analisis data PPT. Maka Gemini James ni dia akan bantu kita khusus untuk hasilkan ni lah. Okay. Sekejap. Okay. Ni tadi. Sekejap. Okay. Okay, ini adalah analisis PPT daripada James. Okay, sekarang ni kita tengok dia. Kalau kita nak tengok balik James kita tu, kita pergi kat James Manager lah. Okay. Ini semuanya untuk hari ni punya kan. Okay. Lepas tu tuan-tuan dan puan, kita ambil Gemini James assistant kita yang seterusnya adalah kita nak bantu membuat satu Gemini custom untuk kajian kita. Okay, kajian. Kita nak buat apa? Kajian tindakan. Kita nak buat tesis. Okay, kita nak buat literature review. Okay, kita hasilkan satu James yang fokus on untuk hasilkan benda tu. Okay, jadi kita pergi kepada new James. Kita kata kat dia tesis pembantu kajian, contohlah research assistant lah senang research assistant. Okay. So kita kata kat dia anda sebagai kita boleh guna bahasa Inggeris pun boleh juga, tak ada masalah pun, asalkan kita ada key point dia tu. Kita ada dia punya keyword dia. Kita yang pertama siapa dia, kita nak jadikan dia sebagai siapa. Contoh kita kata kat dia anda sebagai pembantu kajian. Kita buat research assistant. Contohlah Okay, lepas tu kita kata kat dia, kita dah bagikan dia role, kemudian kita minta dia task dia. Task dia kita bagi dia membantu pendidik untuk menghasilkan isi kajian yang berbentuk, kita boleh tetapkanlah kualitatif atau kuantitatif contoh perempuan. Kuantitatif. Lepas tu kita boleh minta dia hasilkan menggunakan bahasa Melayu DBP, okay? Bahasa Melayu standard DBP. Kemudian bahasa dan pustaka Malaysia. Bahasa dan pustaka Malaysia. Kemudian kita boleh anda rujuk sumber berautoriti tinggi, seperti Google Scholar atau laman akademik dan ilmiah yang lain. Okay? Ilmiah yang lain. Lepas tu kita bagikan di specific form lagi. Kita kata kat dia, pastikan hasil carian itu berstandardkan standard tesis ataupun jurnal berimpak tinggi. Okay? Berarti nanti tuan-tuan perempuan, jurnal yang kita buat ni dia akan cari jurnal yang standard tesis dia berimpak tinggi lah. Dia akan ada dalam carian itu. Okay? Dah siap. Lepas tu kita terus kepada dia tengok membantu pendidik untuk menyiapkan kajian. Tambah sikit. Menyiapkan kajian. Kajian lapangan, tesis, master atau PhD. Spesifik lagi tuan-tuan perempuan. Kemudian kajian tindakan. Okay. Tindakan dan sebagainya. Contohlah. Okay. Serta menghasilkan. Okay. Lepas tu kita minta Gemini untuk direct balik. Okay. Minta direct balik.
Okay. Okay, dah siap. Boom. Kemudian kita boleh terus save games. Okay. Okay. Sekarang ni tuan-tuan perempuan, dia dah siap. So sekarang ni kita kata dia, saya ingin membuat kata kita kata dulu saya gitu lah, nama saya Zuan, saya Zuan. Okay. Saya ingin membuat kajian. Kita kat dia carikan saya sumber teratur kaitan tentang, contoh kita nak buat kajian tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan. Okay. Kecerdasan buatan. Okay. Kita bagi dia prompt sikit, prompt permulaan dulu. Okay. Okay, sekarang dia dah, okay, dia dah bagi dia kita punya ni, kita punya kajian-kajian kita lah. Okay, sekarang ni dia nak minta kita buat Ustaz Muhammad, bagi je contoh satu artikel untuk dianalisis. Okay, contoh ni, okay, kita dah bagi dia data. Okay, dia kata kat dia akan prioritikan untuk menggunakan Google Scholar, tuan-tuan buat untuk mencari jurnal, tesis, apa yang berkaitan tu untuk memantapkan kerja kita, okay, memudahkan usaha kita. Okay, tuan-tuan puan. Okay. Tapi macam biasalah kalau dalam Google Scholar itu dia ada academic copyright. Okay. Tak semua yang dia dapat untuk akses. Cumanya kalau dalam bentuk kita kata yang tidak ada copyright tu, yang open umum tu, yang tu yang boleh akses lah. Cumanya kalau yang ada academic sources yang ada copyright, dia tak boleh lah. Okay. Dia akan ambil yang lain lah, gitu tuan-tuan. Sekarang ni saya cuba tuan-tuan. Saya masukkan satu saya punya jurnal saya. Document, document, PDF, document. Yang ni. Yang ni satu contoh kita kata saya minta dia analisis artikel ini secara vertikal. Contoh saya kata kat dia. Okey. Dia akan linkkan dengan semua database yang dia ada tu sebab kita telah train AI kita ni supaya dia fokus on research. Okay. Okay, kita tengok tampil Malaysia. Okay, ni dia analisis tuan-tuan perempuan. Apa yang dia dapati ke dalam saya punya PDF artikel ni, dia dah analisis cara ni lah. Okay. Okay, sekarang ni kita nak dia kata kat dia senaraikan sumber sorotan literatur, apa, literature review tu tuan-tuan, literature review yang berkaitan dan sesuai dengan tajuk kajian saya, contohlah. Tuan-tuan. Okey, berdasarkan jurnal-jurnal yang telah kita beri contoh tadi tu, yang ni contoh dari artikel ni kan, dia akan cari citation yang lebih kurang sama dengan kandungan yang ada dalam ni. Itu yang biasa tuan-tuan perempuan. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan macam biasa untuk kita check sama ada kita punya citation kita ni betul atau tidak, kita kena bagilah salah satu secara manual. Ya, ada soalan ke? Cikgu, tuan-tuan perempuan, ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh buka mic sebab saya tengah ni share screen. Jadi saya buka kepada saya apa? Saya tutup saya punya share screen jap. Okay, contoh saya kata kat ni Google Scholar tuan-tuan perempuan Try masuk, saya cari. Saya patut tadi direct tadi kejap. Mana tadi? Terus open.
Okay, ada betul tuan-tuan? 2016. Okay, tepat. Okay, kemudian seterusnya tuan-tuan, tengok. Kita akan biasanya kita akan tengok dalam 2-3 rujukan lah. Biasanya, okay. Kita kena check juga one by one. Kalau kita rasa dah okey tu, maksudnya data yang dia beri tu betul. Cumanya kalau kita, contohlah dia bagi data yang salah. Ada tak data yang salah? Kita try tengok tuan-tuan. Kita boleh minta dia betulkan, okay. Kita beri dia link tajuk yang baru, nanti dia akan betulkan data tu. James lah. Fokus on James. Okay, James kita sekejap. Okay. Pakai ini, saya siap. Bulan 2014. Tu ke ni? The role of the school leader. Yang ni kita kena check balik tuan-tuan. Contoh kita kata Fulan ni, Fulan and Lockworm ni salah kan. Jadi kita kena betulkan dia punya ni kan. Dia akan berlaku juga artificial hallucination tu tapi sikit lah. Okay. Contoh yang ni salah kan. Tak ada dalam ni. Okay. Jadi kita kata kat dia, kata, yang salah tu lah. Kita kata dia, this citation is wrong. It's fake. It's fake. Please provide real or true citation. Okay, kita kata dia, boom, dia akan beri, sepatutnya bila kita dah train data itu, dia akan analyze balik dan dia akan berikan yang tengok, dia akan berikan yang apalah, yang terbaru lah. Okay, kita tengok ada tak dia bagi. Okay, dia bagi suggestion lah macam mana untuk kita ni. Kata terus kat dia, give me one example, okay. One example. Example, the correct one. Correct suggestion. Ni kita tahu buat Ayo ni. Okay, lain. Dia akan analyze balik artikel yang kita berikan tu. Okay, dan dia akan decrypt daripada file. Okay. Ensure the highest rate. Yang ni citation daripada file. Kita nak kata another. Try tengok. If ni, bahas. Nazim berikan saya rujukan yang lain tentang artikel ini. Okay. Kita berikan dia prompt dia. Apa masalah dia? Contoh kita kata tadi prompt itu salah kan? Dia betul kan? Dia akan bagi yang lain lah tengok. Okay. Semua artikel yang lain pula dia bagi. Seiring dengan apa dokumen yang tadi, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, research assistant job manager ni dia akan analisis secara mendalam dokumen contoh yang kita bagi tu. And then daripada situ lah dia akan ambil artikel yang lain seakan-akan dengan artikel yang kita telah minta AI analisis tu. Itu yang menarik tu. Okay? Okay. Saya teruskan. Apa ni? 4 lah. Saya pun dah tak perasan. Okay, saya buka kepada sesi soalan kalau ada tuan-tuan perempuan. Wah, 300 orang juga hari ni. Remaja perempuan ni kena tengok banyak kali baru faham. Ada recording kan? Ada recording. Okay. Tapi macam saya cakap tadi, kalau kita nak buat research ke atau kajian tindakan dan sebagainya, saya memang cadangkan untuk langgan saja Gemini Eva ni. Dan sangat berbaloi tuan-tuan perempuan sebabnya data yang diberikan itu tepat. Okay? Dia kurang artificial hallucination tu ataupun dia kurang melakukan kesilapan ataupun membuat data palsu. Okay? Jadi walau apapun model AI pun kan memang kita tak boleh lari daripada artificial hallucination tu, data palsu tu. Sebab kita pun masih ke arah itu. Cuma ya kalau kita nak katakan antara Gemini, OpenAI, model GPT, Cloud AI, okay, Hakau, okay, dan sebagainya, Haku tu,
gamer lama yang paling kurang dia punya artificial hallucination tu adalah Gemini lah antaranya. Dan satu lagi Cloud AI daripada Anthropic. Itu pun okey juga. Okay. Dia maksudnya data yang kita beri kepada dia tu, dia akan analisis according to the data. Dia takkan dia jarang lah, bukan takkan, dia jarang untuk ambil data yang palsu, okey, ataupun buat data dia sendiri. Okay, ada apa soalan tak tuan-tuan dan puan? Gemini James. Kalau ada soalan saya buka. Soalan. Boleh saya tahu kat mana Gemini Advanced ini membantu kajian tindakan? Okey, macam saya tunjukkan tadi, Cikgu Muhammad Sokri, kalau setakat mana tu maksudnya dia boleh buat daripada kalau kita buat dalam bentuk bab-bab kan, bab 1 sampai bab 4, bab 3 macam tu kan. Dia mampu untuk buat. Cumanya Cikgu Sukri, cikgu perlu berikan kepada Gemini Advanced, jom saya bagi tadi tu kan. Contoh saya tunjuk sekali lagi. Cikgu perlu spesifikkan data tu. Bagi dia contoh artikel yang penuh. Artikel yang contoh high impact artikel ataupun high impact research. Okay? Sehingga bagi dia contoh itu, dia akan membantu cikgu untuk menghasilkan satu kajian yang lain berpandukan standard daripada artikel tu. Kalau cikgu Sukri tengok tadi, saya dah masukkan satu jurnal 4 tinggi berkaitan tentang kecerdasan buatan AI. Okay? Jadi dia analisis benda tu, analisis dokumen tu, artikel tu, kemudian dia berikan satu lagi citation yang baru, rujukan yang baru untuk cikgu gunakan. Itu yang best tu. Bukan setakat tu Cikgu Sukri, dia juga, okay, contohlah tadi kan, mana saya punya tadi, kita juga terus boleh minta dia analisis data. Okay, contoh mana tadi saya share screen lagi ada soalan tak apalah, saya share screen. Okay, sekejap. Ini kan tadi kan data tadi tu, ni kan. Okay, saya minta kat dia hasilkan, contohlah daripada data tadi, daripada data ni 4,5 tu. Ya. Ada apa nak ni? Boleh buka mic ataupun nak bagi apa? Nak bagi opinion baru pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Daripada data tadi hasilkan buka analisis dalam bentuk graf untuk kita katalah. Analisis dalam bentuk graf. Okey. Baik. Ya. Okay, dia minta kita cadangan, okey. Ya. Bukan data mentah, okey. Sampai, okey. Berarti kalau dalam kita punya artikel tu, kalau kita nak tepat lagi, kita masukkan contoh jadual data mentah, data raw kita. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam Gemini James untuk dia analisis. Lepas tu dia akan buat satu bahan grafik lah. Sama ada graf garis ataupun sebagainya. Okay, hasilkan satu sekali lagi. Saya minta data yang ada dalam artikel. Di sinilah. Okey. Dia ambil daripada ni dia bagi satu contoh data. Okey. Sebab dia kata dia tak dapat analisis data mentah yang ada dalam tu. Okey. Sebab dalam bentuk ada artikel tu dalam bentuk teks. Okey. Dia akan buat satu lagi analisis lah dalam bentuk sama ada dalam bentuk graf atau graf bar dan satu file sebagainya. Okey. Okey, jap. Ada soalan ke? Kalau nak tanya soalan boleh ataupun nak berkongsi pun boleh juga. Okay. Terima kasih kepada 274 orang penonton setia pada hari ini.
Harga dia RM97, cikgu. Ya Fiza. Dan cikgu boleh guna dia bila-bila masa lah. Okay? Waktu tapi kalau cikgu nak tambah balik lagi games yang baru, cikgu perlu subscribe lah macam tu. Dan saya pun tak setiap bulan saya subscribe. Tapi kalau kita nak buat research, okay, yang kita nak jimatkan masa, kita subscribe lah. Kemudian lepas tu kita gunakan dia, kita guna bagi ni. Lepas tu nanti kalau tak mau guna, kita ni lah. Ya, cikgu, ada apa cakap? Okay, boleh ke kalau kita attach beberapa artikel sekaligus untuk analisis? Okay, jom kita try. Boleh. Tadi artikel yang pertama kan. Kemudian, sekejap. Saya tunjuk tunjuk terus cikgu terus tunjuk. Terus tunjuk senang. Okay. Sekejap. Sekejap yang ni kita masukkan artikel yang lain. Add to drive yang senang, add to drive kita kata contohlah saya masuk je data-data ni. Data ni kan saya masuk saya masuk sampai 3 je kalau saya kata 1 dulu. 3 selected, insert. Contohlah okay, boleh Lepas tu kita kata dia this is dummy data. Yang ini data dummy. Tapi dia bukan kajian lah kan, tak ada kaitan dengan kajian tu. Semuanya saya tunjuk contoh lah data-data yang kita boleh ambil tu, okay, dia akan analyse ketiga-tiga tu. Jadi kita boleh buat 3 jenis artikel yang berbeza. Kemudian kita minta dia analisis kan, okay? Okay, sekejap. Okay, contoh. Sekejap terima kasih. Data dummy tapi data tersebut bukan data sebenar. Dia nak juga. Dia nak bentuk dalam bentuk graf kan, sebab tadi saya minta dia dalam bentuk graf kan. Okay, saya ambil yang tu. Fokus kepada data nombor 3B. Fokus kepada data B. Dapat kawan baru nak. Lagi santai kawan. Makan. Lain-lain dunia kawan santai. Dia akan analyzing, okay. Contoh yang ni lah, contoh data tentang sekolah yang saya tunjuk ni kan, berita tentang RMT kan, okay. Kita minta kat dia hasilkan analisis dalam bentuk graf. Teruskan hasilkan analisis dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf. Berdasarkan data ini. Contohlah, ini data dummy kan, okay. Tapi kalau kita ambil dia data yang daripada kita punya kajian dalam bentuk jadual, okay, atau beberapa artikel lah, kita minta di comparison. Dia mampu untuk buat lah, okay. Try tengok. Dia akan analisis data, kemudian dia akan bertukar dalam bentuk grafik, okay. Sepatutnya begitu, okay. Itulah dia antara Gemini Gems punya dia kata ada kesalahan pula dalam kod Kita tengok macam mana dia punya ni. Tapi kalau kita tengok kan, kalau kita tengok analisis data tu, kalau kita tengok kalau dia ada perhatikan di pasal analisis tu, dia ada macam error-error tu, dia akan keluar macam ni lah. Maksudnya dari segi kolom-kolom kita tu kan, dia akan cuba baiki lah, okay. Kalau dia tak boleh baiki, nanti dia akan minta kita dia akan analisis apa yang salah tu, minta kita baiki, okay. Ni contohnya lah data-data itu spesifik pada ni, okay. Tuan-tuan perempuan, ni lah dia daripada data dia tu, okay. 3 data yang berbeza dalam bentuk PDF ke, sheet ke, Google Sheet ke dan sebagainya, dia boleh terus analisis dalam bentuk graf. Grafik. Okay. Power of AI, Gemini.
Gemini Germs. Kalau kita tengok kat luar negara, ramailah menggunakan ini kan, Germs, menggunakan MyGVT untuk bantu mudahkan kajian mereka lah. Bukannya menyiapkan tesis saya tuan-tuan perempuan, tetapi memudahkan kajian. Okay. Itu ada. Dia boleh 4 sekali artikel, jadual yang berbeza, dan analisis, boom. Dia akan buat satu bahan grafik, satu analisis graf yang berbeza mengikut artikel-artikel tu. Itulah yang power ni tentang Gemini Germs ni. Okay. Ada nak tanya lagi ke? Nanti cikgu-cikgu boleh ambil rakaman cikgu-cikgu. Dan memanglah lepas ni kalau kita nak buat custom AI kita sendiri, mudahlah. Dan saya tunjukkan tadi, saya telah tunjukkan, saya recap balik untuk perempuan sebelum saya akhiri shot saya pada hari ini. Kalau ada soalan bagi boleh saya buka untuk yang terakhirnya. Okey, tadi saya dah tunjukkan tuan-tuan perempuan berkata tentang sikit pengenalan tentang Gemini Germs. Okey, kemudian kita kata membantu pendidik Gemini Germs ni dapat menguruskan data dan komunikasi dengan lebih efisien. Okey. Tadi macam mana bila kita dah tuning the data, kita dah latih data itu, kemudian Gemini Germs boleh untuk menguruskan data kita dengan lebih baik lah. Okay, so, tadi saya tunjukkan tuan-tuan perempuan dalam analisis data PPD tadi tu, dia telah memberikan intervensi yang khusus kepada murid-murid yang bermasalah tu. Dari mana dia dapat tu? Dia belajar daripada trend graf yang kita data itu tadi tu, berapa murid yang dapat TP1, TP2, TP3 tadi tu. Jadi Gemini Germs dia analisis data tu secara spesifik, kemudian diberikan intervensi, kalau kita tengok tadi tu sangat bagus tadi kan. Dia bertumpu kepada masalah student tu, masalah pelajar tu. Okay? Kemudian kita juga boleh mengurangkan masa, macam biasalah kalau kita nak buat analisis, kita just perlu buat balik Gemini Germs tadi tu, okay, saya tunjuk tadi tu, create a Germs, kemudian kita minta dia sedikit berikan dia arahan, kita bagi dia role, siapa dia, contoh saya sebagai guru data, okay, ataupun saya sebagai ketua panitia. Okay, lepas tu minta dia buat, saya ingin membuat analisis data PBD contoh. Data intervensi tahun 1 contoh lah kan, yang sekarang yang kita tengah buat. Lepas tu dia akan buat lah, dia akan buat bukan setakat dia akan analisis secara mendalam, dia akan memberikan intervensi yang terbaik, kemudian dia akan juga memberikan analisis gerak dalam bentuk grafik, okey, catapai dan sebagainya. Okey. Dan terakhir dia boleh memudahkan urusan rujukan kajian dengan efisien. Itu saya telah tunjuk tadi daripada research assistant tadi, bagaimana Gemini Germs ni dia mampu untuk kita kata membandingkan 3-4 artikel yang berbeza, kemudian dia akan buat satu data rumusan daripada artikel-artikel itu. Dan bukan sahaja dalam bentuk teks, bahkan juga dalam bentuk grafik. Okey. Okey, tuan-tuan perempuan. Okey, kalau tak ada, saya serah, kalau saya buka balik flow untuk soalan kalau ada. Cikgu-cikgu ada soalan tu boleh buka mic. Oh, tak ada dah. Okey, kalau tak ada, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Syazwan. Satu perkongsian yang sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kita ya. Cikgu-cikgu sebenarnya kalau 1 jam memang tak cukup kan Cikgu Syazwan kalau untuk kita berkongsi bercakap tentang AI ni kan? Tak cukup. Dia memang tak banyak. cukup. Okey, jadi terima kasih lagi sekali Cikgu Syazwan. Semoga apa yang dikongsikan oleh Cikgu Syazwan dapat kita manfaatkan untuk dunia pendidikan. Okey, jadi cikgu-cikgu saya harap semua cikgu dah isi link kehadiran, saya dah share dekat chat. Untuk rakaman, sesi rakaman, untuk rakaman nanti GEG Tambun akan upload dalam YouTube insyaAllah dan kami akan maklumkanlah kemudian. Okey, jadi dengan itu sekian saja untuk sesi kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Syazwan, terima kasih semua cikgu-cikgu. Ya, terima kasih semua.